InsyaAllah kita akan mulakan 30 saat lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dari Allah. Allah memberikan kita peluang, Allah masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama memperbanyakkan amal-amal soleh. Allah berikan kita ruang dan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalan ilmu seperti mana yang kita lakukan pada setiap minggu ini, iaitu pada Jumaat pagi jam 10.30 kita sama-sama akan mengambil pengajaran-pengajaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Hadis-hadis tersebut dikumpulkan dan diletakkan di dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan Riyadu As-Salihin. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membaca beberapa lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ingin mengambil pengajaran. Namun pada pagi ini akan ada kelainan pendekatan, iaitu kalau sebelum ini kita merujuk kepada nota yang saya paparkan di Zoom, tetapi pada pagi ini saya menyusun 10 jari daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Memohon kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana saya tidak dapat menyediakan nota untuk dipaparkan di skrin Zoom yang tuan-tuan lihat pada pagi ini. Itulah kelainan yang saya maksudkan sebentar tadi. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebaik-baiknya kalau kita mengikuti kelas secara online seperti di atas talian ini, memang paling baik perlu dipaparkan nota. Sebab dia berbeza kalau kita buat secara bersemuka. Tetapi saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan perempuan di atas kelemahan saya untuk saya menguruskan masa saya menyiapkan nota ini. Jadi pagi ni kena banyak mendengar, dengar betul-betul. Kemudian
perlu mencatat beberapa maklumat yang akan kita dapati pada pagi ini. Namun begitu, bagi sesiapa yang memiliki kitab, siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin terjemahan merupakan satu kelebihan yang ada. Mungkin selepas ini kita memang kena wajibkan setiap daripada siapa yang nak ikut pengisian kitab Riyadhus Shalihin perlu ada kitab. InsyaAllah selepas inilah nanti kita bincang-bincangkan kerana kita dah masuk tahun baru, maka kita dah perlu untuk memiliki kitab Riyadhus As-Salihin. Jadi siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin, sila buka pada bab ke-51 kerana bab 51 ni ada satu lagi hadis yang belum kita baca. Maksudnya kita dah baca 27 hadis tetapi hanya tinggal satu lagi hadis yang belum kita baca untuk lengkapkan ke-28 hadis yang berada pada bab yang ke-51. Okey, jadi saya minta rakan-rakan yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin tolong nyatakan muka surat yang keberapa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tuan kena tulis kitab Riyadhus Shalihin penerbit kitab terjemahan tu syarikat mana. Kalau Telaga Biru, muka surat berapa. Kalau Pustaka Hidayah, muka surat yang keberapa dan sebagainya. Kerana saya merujuk kepada kitab yang dalam bahasa Arab. Jadi saya pun sebenarnya rasa janggal sangat sebab tak ada nota kan. Sebab dah biasa dah ada nota ni. Saya pun rasa janggal sangat-sangat. Tapi saya cuba insya-Allah dengan kadar yang mampu, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Kerana Allah tu Maha sempurna. Walau bagaimanapun kita memang memerlukan rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, adalah beberapa rakan kita yang menyatakan di bahagian chat. Jadi tuan-tuan siapa yang ada buku boleh rujuk di bahagian chat di dalam Zoom. Kalau rakan-rakan yang menyaksikan secara langsung di FB Akademi Tadabbur Malaysia, tolong nyatakan di bahagian komen kalau kitab Riyadhus Shalihin terbitan KBC muka surat 241. Kalau kitab Riyadhus Shalihin terbitan Pustaka Jiwa muka surat 223. Kalau kitab Riyadhus Shalihin terbitan PTS muka surat 215. Ada tak yang beli terbitan Telaga Biru? Kalau ada tolong nyatakan. Baik. Tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, kita akan mulakan dengan hadis yang paling panjang yang berada dalam bab ke-51. Habis sahaja bab 51, kita akan terus kepada bab 52. Bab 52 kita akan belajar tentang keutamaan memiliki sifat ar-raja. Keutamaan memiliki sifat mengharapkan Allah. Lepas habis bab 52, kita akan lanjutkan dengan bab 53 yang bertajuk menggabungkan di antara sifat takut al-khauf dengan sifat ar-raja pada bab ke-53. InsyaAllah kita akan habiskan kerana hadisnya memang boleh dihabiskan pada bab 51 dan bab 52. Okey, hadis yang paling panjang pada bab 21, pada bab 51, merupakan hadis yang ke-27 pada bab nombor 51. Hadis ini sebenarnya ia datangnya daripada Abi Najih Amr bin Abasah
radhiyallahu anhu, dia mengatakan, maknanya dia cerita pada kita macam mana dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kena kontrol suara. Kata Abu Najih, Amr bin Abathah As-Sulami radhiyallahu anhu, dia kata, saya terus pergi kepada terjemahan dia lah untuk menjimatkan waktu. Dia kata, masa zaman jahiliah dulu, maksudnya kalau sebut pada zaman jahiliah dulu, maknanya sebelum mereka kenal Islam. Dia kata, kuntu wa ana fil jahiliyah. Dia kata dulu waktu aku berada dalam zaman jahiliyah, azunnu anna an-nasa ala dhalalatin. Dia kata aku menyangka bahawa semua orang berada dalam kesesatan dan tidak berada dalam kebenaran, dan mereka itu semua menyembah berhala. Kata sahabat ni, dia ulas tau, dia perincikan macam mana dia kata zaman jahiliah dulu. Dia kata mula-mula waktu kami berada zaman jahiliah dulu, waktu semua orang berada dalam kesesatan. Dia kata tak ada seorang pun berada dalam kebenaran. Dalam waktu itu mereka semua menyembah berhala. Dia cerita. Lepas tu dia sambung lagi. Dia kata fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Dia kata, waktu dia berada zaman jahiliah dulu, dia kata, dia dapat satu berita. Maksudnya, dia dengar orang cakap, ada seorang lelaki yang berada dekat Madinah ni, dia ini menyampaikan beberapa berita-berita menarik. Maknanya, kata Abu Najih ni, dia kata, waktu di zaman jahiliah dulu, dia kata, dia dengar cerita, dia dapat khabar, ada seorang lelaki dekat bumi Mekah ni, dia ni pelik sikit. Dia ni tak macam orang yang ramai-ramai tadi tu. Dia ini menyampaikan berita-berita yang menarik. Maka, apa yang Abu Najih ni nak buat? Maka, dia pun segeralah berangkat nak pergi ke mana? Dia nak pergi jumpa lelaki ni. Sebenarnya lelaki tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun carilah kenderaan dia nak pergi. Maka dia bergerak sampailah dekat bumi Mekah. Maka apabila dia sampai kat bumi Mekah tu, dia jumpa Nabi. Tapi ketika dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapati Nabi ketika itu berada dalam keadaan apa? Dia kata faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu. Dia kata waktu aku sampai dekat bumi Mekah tu, aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan sembunyi, dan aku dapati pada ketika itu dia mendapat layanan yang tidak baik daripada kaumnya. Maknanya Abu Najih ni dia cerita waktu mula-mula dia datang dekat Mekah, waktu tu sebenarnya Nabi masih lagi dakwah secara diam-diam. Masih lagi dakwah dalam sembunyi-sembunyi. Dia jumpa Rasulullah tu. Tapi waktu tu dia dengarlah ada satu lelaki dekat Mekah ni, dia ni menyampaikan berita-berita yang menarik. Jadi dia pun pergilah cari lelaki tu. Dia jumpa lelaki tu. Tapi waktu dia cerita tu, dia sebutlah Rasulullah. Jadi waktu tu dia dapati, dia ni tak ramai orang yang ikut dia. Dia sembunyi-sembunyi saja dalam dia menyampaikan dakwah. Lepas tu pada waktu tu, orang-orang yang kebanyakannya ramai buat benda yang tak baik kepada Nabi. Kan, maknanya mereka tidak layan Rasulullah, mereka telah memulau Rasulullah, mereka telah mengata yang bukan-bukan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia dapat jumpa Nabi, dia buat apa? Dia kata, maka aku pun berlemah lembut kepadanya. Sampailah aku jumpa dia lah. Maknanya kata Abu Najih tadi,
Sampailah dia dapat bersemuka dengan Nabi. Ketika dia bersemuka dengan Nabi, dia tanya soalan. Dia kata, man anta? Dia tanya, awak ni siapa? Lepas tu Nabi jawab. Dia kata, ana nabiyyu. Dia tanya, aku adalah Nabi. Lepas tu, dia tanya lagi, wama nabiyyun? Dia tanya, siapa Nabi tu? Maka dia pun jawab. Nabi jawablah. Nabi kata, arsalani Allahu. Dia kata, aku diutus oleh Allah. Abu Najih dia tanya, awak sebenarnya siapa? Nabi jawab, Nabi SAW menjawab, aku Nabi. Lepas tu Abu Najih tanya, Nabi tu siapa? Jadi Nabi pun jawab. Nabi SAW menjawab, aku ni adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah. Lepas tu dia tanya soalan lagi. Dia tanya, wa bi ayyin syai'in arsalaka? Allah Ta'ala utuskan engkau kepada apa? Nak buat apa? Maka Nabi SAW mengatakan, arsalani bisilatil arhami wa kathril awthani wa ayyuwahadallahu la yushriku bi syai'a. Maka Nabi pun jawab. Nabi kata, Allah Ta'ala utuskan aku ini dengan bawa perintah untuk jaga silaturahim. Aku diutuskan oleh Allah untuk menghancurkan berhala. Lepas tu aku diutuskan oleh Allah untuk mengesakan Allah dengan tidak menyengutukannya dengan sesiapa. Maknanya Nabi memberitahu apakah fungsi ataupun apa sebab Nabi diutuskan oleh Allah. Kita dapat jawapan tadi. Lepas tu Abu Najih ni dia tanya lagi soalan. Dia tanya, faman ma'aka ala hadha? Dia tanya, setakat ni siapa yang dah ikut engkau? Abu Najih tanya kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata, hurrun wa abdun. Nabi kata, setakat ni yang ikut aku, kata Nabi, seorang yang merdeka dan seorang hamba. Maknanya dua orang. Nabi kata, setakat ni yang ikut dengan aku ni, ada seorang hamba, lepas tu ada seorang yang bukan hamba. Kalau bukan hamba, dia panggil hurun, orang yang merdeka, dan seorang lagi adalah hamba. Maka kata Abu Najih, waktu dia tengok dua orang lelaki ni, dia dapati yang Nabi katakan dia itu adalah seorang yang merdeka. Dia kata Abu Bakrin wa Bilalin radhiyallahu anhuma. Maka ketika dia tengok, rupa-rupanya dua lelaki yang ikut Nabi, yang telah memeluk Islam tadi tu, rupa-rupanya adalah Abu Bakar Siddiq dengan Bilal radhiyallahu anhuma. Dua lelakinya mula-mula dulu. Okey, lepas tu Abu Najih pun, dia pun cakap. Dia kata, inni muttabi'uka. Kata Abu Najih, boleh tak kalau aku nak jadi pengikut engkau? Maknanya Abu Najih ni dia nak peluk Islam. Dia kata, boleh tak kalau aku nak jadi pengikut engkau? Okey, apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, innaka lan tastati'a dhalika yawmaka hadha. Ala tara hali wa halan nasi? Okey, Nabi SAW memberikan jawapan. Nabi kata buat masa ni kau tak bolehlah jadi pengikut aku, kata Nabi. Nabi kata, cuba kau tengok keadaan kami sekarang ni. Kau tak nampak apa yang berlaku kepada kami bertiga. Jadi maknanya Nabi SAW Nabi tidak membenarkan lagi Abu Najih ni duduk dengan Nabi, ikut Nabi, jadi pengikut Nabi. Sebab apa? Sebab dalam keadaan sekarang ni belum sesuai lagi. Lepas tu kata Nabi SAW, Nabi kata kepada Abu Najih ni buat apa? Nabi kata kepada dia, walakin irji' ila ahlika. Fa iza sami'ta bi qad zahartu fa'tiyani. Okey, Nabi kata, buat masa sekarang ni engkau balik dulu kepada keluarga kau. Kau balik dulu.
Okey, dan suatu hari nanti kata Nabi, jika kau dah dengar berita tentang kami ni dah mula ada ramai pengikut, kami dah dapat kemenangan, nanti kau datanglah pula semula kembali kepada aku. Itu Nabi pesan kepada Abu Najih. Maka Abu Najih ni dia dengar pesanan Nabi tadi, dia pun balik. Dia balik ke mana? Dia baliklah kepada ahli keluarga dia. Apabila dia balik kepada ahli keluarga dia, dia ceritalah. Dia baliklah kepada ahli keluarga dia. Dipendekkan cerita, sampailah waktu Nabi SAW berhijrah datang kepada Madinatul Al-Munawwarah. Rupa-rupanya Abu Najih ni, dia duduk di Madinah. Dia dia sampai dekat Madinah. Lepas tu Nabi pun sampai kat Madinah hijrah. Maksudnya lama lah. Maksudnya kalau waktu Nabi sembunyi secara diam-diam tu, maksudnya 3 tahun pertama Nabi jadi Nabi. 3 tahun pertama tu memang dakwahnya bersembunyi-sembunyi. Lebih kurang dalam 10 tahun jugalah hampir-hampir Abu Najih ni dia tak jumpa Nabi dah selepas itu. Sampai Nabi dekat Madinah, lepas tu apa kata Abu Najih? Dia kata, wa kuntu fi ahli faja'altu atakhabbarul akhbar. Dia kata, waktu Nabi dekat sampai kat Madinah tu, waktu tu aku berada di tengah-tengah keluargaku. Lalu aku pun mencari berita. Dan aku bertanya-tanya kepada orang ramai penduduk Madinah. Aku bertanya kepada orang ketika itu, ketika Nabi masuk ke Madinah, sehingga ada sekelompok orang dari penduduk Madinah datang dan kutanyakan. Maksudnya Abu Najih ni apabila dia dengar cerita bahawa Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke Madinah, maka dia cari-cari, dia riki-riki. Kau jumpa tak Nabi Muhammad? Kau jumpa tak Muhammad? Dia tanya sampailah dia dapat jawapan. Okay. Lalu Abu Najih dia tanya. Dia tanya kepada orang yang penduduk Madinah tu, dia tanya. Dia tanya, ma fa'ala hadha ar-rajulu alladhi qadima al-Madinah? Faqalu an-nasu ilayhi sira'un. Jadi Abu Najih ni dia cari berita. Dia cari berita tentang apa yang penduduk Madinah buat dekat Nabi setelah Nabi sampai dekat Madinah. Maka orang tadi tu pun dia cakaplah. Dia kata, orang ramai sambut dia. Orang ramai menyambut kedatangan dia. Okey. Kemudian dia sambung lagi cerita. Lepas tu penduduk Madinah tu kata, orang dekat Madinah ni semua terima dia. Semua sambut dia. Sedangkan penduduk kaum asalnya dekat Mekah tu telah berusaha untuk membunuh dia. Okay, faham tak? Maksudnya penduduk Madinah tu cerita, penduduk dekat Madinah ni semua sambut dia. Menyambut dia datang. Tetapi penduduk asal kampung dia Madinah tu berusaha untuk membunuh dia. Tapi mereka tak berjaya. Sebab apa? Sebab Nabi berjaya berhijrah ke bumi Madinah. Kita baca hadis ni memang tepat pada bulan Muharram. Tetapi sebenarnya bulan Muharram bukanlah bulan Nabi berhijrah pun. Orang Malaysia je yang mendakwa Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Tapi kalau siapa baca kitab sejarah, Sirah Nabawiyah, sebenarnya Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal. Kita maklumat hijrah ni pun, kita duk pegang Nabi berhijrah bulan Muharram, hijrah bulan Muharram. Dalam kalender, hijrah pada bulan Muharram. Tapi pada hakikat sebenarnya jika kita buat kajian, sebenarnya tak pun Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Bukan pada bulan Muharram. Sampai kan keluar lagu lagi kan. Daripada kecil kita tahu. Nabi hijrah bulan apa kan? Kan keluar lagu kan. Bulan Muharram, bulan hijrah kan. 1 Muharram, detik permulaan Nabi hijrah kan. Daripada kecil kita hafal lagu tu. Tapi lepas kita belajar kitab-kitab sejarah Nabi,
Tuan-tuan buka lah dalam kitab Fiqhus Sirah Ramadan Al-Buti. Tuan-tuan buka dalam Rahiqul Makhtum Al-Mubarakfuri. Tuan-tuan buka kitab-kitab Mustafa Sibai As-Sirah An-Nabawiyah. Buka dalam kitab Muhammad Khidir. Semua ulama-ulama menyatakan Nabi sampai dekat Madinah, Nabi keluar dari Mekah tu sebenarnya Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Tapi saya pun tak tahu menahu dari manalah Malaysia ni duk pegang bulan Muharram adalah bulan hijrah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat kajian. Tuan-tuan akan dapati maklumat tu sebenarnya pada bulan Rabiul Awal Nabi sampai dekat Madinah tu. Bukan bulan Muharram. Tapi tak apalah. Kita cerita pasal Nabi hijrah ni tak kisah bulan apa pun. Nak cerita kisah hijrah Nabi bulan Muharram pun boleh. Nak kisah Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal pun boleh. Nak kisah pada bulan Syawal pun boleh. Tak kisah. Pasal Nabi SAW bila-bila dia valid. Dia boleh-boleh. Bila-bila kita boleh cerita. Tetapi dari sudut ilmiah, tidak tepatlah nak katakan Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Tapi tak apalah, kita tak payah besarkanlah isu itu. Yang paling penting kita nak ambil pengajarannya sahaja. Okey, ketika Nabi sampai dekat Madinah tadi tu, maka Abu Najih tadi tu, cerita dia panjang sebenarnya. Tapi belum sampai lagi kepada yang maklumat. Apa kaitan cerita dia dengan tajuk harap tu? Okey, dia cerita. Maka ketika dia tahu Nabi dah sampai dekat Madinah tadi, lepas tu Abu Najih pun dia jumpalah Nabi. Dia cari Nabi tu. Akhirnya dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia jumpa Nabi tu, dia cakap apa dekat Nabi? Dia kata, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, kau ingat aku lagi tak?" Dia kata, "Kau kenal aku lagi tak?" Tuan-tuan nampak tak? Kan dah lama jumpa Nabi. Kan 10 tahun dulu dah jumpa Nabi dekat Mekah. Tapi Nabi kata, kau balik dulu jumpa ahli keluarga kau. Nanti waktu kau nampak kau dah nampak Nabi ni dah nampak kemenangan, dah nampak ada orang ramai dah ikut Nabi, waktu tu kau carilah aku, kata Nabi. Rupa-rupanya waktu Nabi hijrah kat Madinah itulah Abu Najih ni dapat jumpa dengan Nabi SAW. So agak-agak macam mana perasaan Abu Najih dapat jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kenal tak dia lagi? Lalu Nabi kata apa? Naam. Nabi kata ya. Kata Nabi. Nabi kata antal ladzi laqitani bi Makkah. Nabi kata ya, aku masih ingat, kata Nabi. Engkau adalah orang yang pernah jumpa aku dulu dekat Mekah. Okey. Lepas tu Nabi ingat, masya-Allah, ingatan Nabi SAW. Lalu lalu Abu Najih ni pun kata apa? Dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "Wahai Rasulullah, akhbirni amma 'allamakallahu ajhaluhu." Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak kau ajarkan kepada aku, kau bagi tahu kepada aku tentang apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau yang aku belum lagi tahu. Ajarlah kepada aku tentang solat." Okey, maknanya Abu Najih ni dia minta Nabi ajarkan dia sebenarnya tentang ilmu yang Allah ajar dekat Nabi. Yang dia tak tahu ialah sebab kan mula-mula ingat tak yang kita tahu yang Abu Najih kan dia tanya dekat Nabi dulu, "Engkau Nabi ni apa?" Nabi kata, "Aku Nabi utusan Allah." Maknanya Abu Najih tahu Nabi ni adalah utusan Allah. Sebab tu dia tanya soalan, "Tolonglah bagi tahu kepada aku apa ilmu yang kau dapat dari Allah yang aku tak tahu." Lepas tu Abu Najih tanya tentang solat. Lalu Nabi SAW pun ajar dia tentang solat. Nabi ajarlah tentang solat. Jadi waktu Nabi ajar tentang solat tu, Nabi kata macam ni. Nabi kata, "Engkau buatlah solat subuh. Tetapi apabila kau solat subuh tu, kau kena berhenti daripada menunaikan solat sehinggalah matahari terbit dan meninggi setinggi tombak. Kerana ketika matahari terbit, maka jika dia terbit di antara kerana ketika matahari terbit, maka dia terbit di antara dua tanduk syaitan dan pada saat itu orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari." Maksudnya
Nabi nak ajar kepada Abu Najih, solat pertama kau buat adalah solat subuh. Tapi solat subuh kau ni tempoh waktu dia hanya sampai sebelum matahari terbit. Tapi kalau matahari itu dah terbit, dalam bahasa kita syuruk. Kita kan panggil isyraq. Isyraq tu kan, waktu itulah Nabi kata. Nabi kata kalau waktu matahari tu sedang terbit, Nabi kata jangan lagi boleh buat solat subuh. Jangan lagi buat solat, dah kata Nabi. Kenapa kata Nabi? Ketika matahari itu terbit, dia akan terbit seperti mana terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan pada ketika itulah orang-orang kafir akan sujud kepada matahari. Jadi Nabi kata kalau matahari itu terbit, kan, dan maksudnya ketika matahari terbit tu kau tak boleh solat. Sampailah kalau matahari itu dah meninggi setinggi tombak, tu dah tak apa dah kalau nak buat solat. Maksudnya Nabi kata pada Abu Najih, kalau kau nak solat subuh sehingga matahari belum terbit. Tapi kalau matahari terbit ketika itu, tak boleh dah untuk menunaikan solat subuh. Kemudian Nabi lanjutkan lagi. Nabi kata kemudian solatlah sekehendak hatimu kerana sesungguhnya solat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat sampailah matahari itu hampir tergelincir, iaitu kira-kira sepanjang tombak, lalu berhentilah dari solat kerana waktu itu neraka Jahanam sedang dinyalakan. Maksudnya Nabi SAW pesan kepada Abu Najih, kalau kau nak sambung buat solat, engkau tunggulah matahari itu setinggi tombak tadi. Maksudnya kalau kita nak solat sunat, kan, lepas matahari tu, kalau bahasa mudah kita, lepas matahari terbit tu lebih kurang dalam 20 minit, lebih kurang dalam 25 minit, lepas matahari tu terbit, kan, lepas pada 20 minit atau 25 minit itu, barulah kita boleh buat solat-solat sunat lain. Sampailah dah dekat-dekat nak hampir matahari tu tergelincir. Maksud dia dah nak sampai waktu zuhur. Maksudnya dah dekat-dekat nak zuhur tu, kata Nabi, ketika tu tak boleh lagi solat, kata Nabi. Tetapi sebelum hampir dekat zuhur, sampailah setelah, maksudnya waktu duha tadi, kan, sampailah sebelum hampir nak waktu zuhur tadi, waktu tu kalau kau solat, kata Nabi SAW, disaksikan dan dihadiri oleh malaikat, kata Nabi SAW. Nabi kata, kenapa tak boleh solat ketika waktu tengah hari dah dekat-dekat nak zuhur tu? Kerana kata Nabi pada waktu itu neraka Jahanam sedang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Nabi SAW menyatakan lagi. Nabi kata jika bayangan setelah matahari itu tergelincir itu muncul, maka solatlah kamu kerana solat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat sampailah kamu buat solat asar. Maknanya kata Nabi, kalau dah masuk zuhur, kan, dah terkeluar waktu yang larang tadi tu, buatlah solat sampailah pada waktu solat asar, engkau sembahyanglah asar. Lepas tu kata Nabi SAW, setelah itu berhentilah dari solat hingga matahari terbenam, kerana pada waktu matahari terbenam, dia akan terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan pada waktu itu orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Maksudnya Nabi kata, lepas kau solat asar tadi, kau buat solat-solat di antara asar tadi tu sampai dekat-dekat matahari terbenam. Waktu matahari hampir terbenam dan dekat-dekat dengan maghrib tu, kata Nabi SAW, tak boleh lagi buat mana-mana solat. Kerana pada waktu itu orang kafir sedang bersujud kepada matahari. Maksudnya Nabi nak terangkan kepada Abu Najih tentang bila waktu boleh solat. Boleh Nabi nak terang perlu buat solat apa dan waktu bila yang tak boleh buat solat. Selesai maklumat tadi. Lepas tu Nabi pun cakap lagi kepada Abu Najih. Sebab Abu Najih tanya lagi.
Dia tanya kepada Nabi SAW tentang mengambil wudu. Dia kata, "Ya Rasulullah, beritahu kepada aku perihal berwudu." Maka Nabi SAW pun cerita, Nabi sampaikan maklumat tadi. Okey, Nabi SAW mengatakan bahawasanya tidaklah salah seorang di antara kamu mengerjakan wuduk di antara dia berkumur. Maksud dia, Nabi nak kata ambil wuduk lah. Nabi nak kata, kalau kita baca pada hadis ni maksudnya macam ni. Nabi kata, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamammadu wa yastanshiqu fayastanfiru. Ni sebenarnya Nabi SAW dia nak cerita tentang waktu ambil wuduk tu apa kelebihan dia dapat. Jadi Nabi kata tidaklah salah seorang di antara kamu ketika dia ambil wuduk tadi, di mana ketika dia berkumur-kumur, dia panggil marmada, berkumur-kumur. Dia masukkan air dalam mulut, dia kumur-kumur lah. Lepas tu dia masukkan air ke hidung dan menyemburkan semula keluar dari air hidung. Maksud dia, waktu dia kumur-kumur, air masuk dalam mulut kumur-kumur, lepas tu dia masukkan air ke dalam hidung, lepas tu dia sedut, lepas tu dia keluarkan air dari hidung itu, kata Nabi, melainkan dosa-dosa muka, dosa-dosa mulut dan dosa hidungnya akan berguguran. Sebab hidung dekat muka. Betul. Maksudnya kalau dia kumur, dosa mulut dia, dosa hidung dia dan dosa pada mukanya akan berguguran. Nabi nak kata, ialah waktu kumurkan dalam mulut. Maknanya dosa mulut, dosa hidung ini akan gugur. Sebenarnya Nabi nak kata kelebihan berwuduk tadi tu. Lepas tu Nabi kata, kemudian jika dia membasuh mukanya seperti yang diperintahkan oleh Allah, maka bergugurlah pula dosa-dosa mukanya melalui hujung-hujung janggutnya bersama-sama dengan airnya. Maknanya, kita basuh muka sebenarnya perintah Allah dalam surah Al-Ma'idah. Kan kita tahu kan yang wajib anggota wuduk adalah pada mukanya. Sebab tu Nabi kata membasuh muka mengikut perintah Allah. Jadi kalau dia basuh muka dah habis tadi, maka kata Nabi, kalau dia basuh muka kan dekat dagu tu kan ada janggut kalau orang lelaki. Jadi kalaulah air tu sampai kan air tu dia jatuh ikut mengalir daripada dagu dia, kalau dia janggut tu, maksudnya kata Nabi gugurlah dosa-dosa pada mukanya ikut air-air yang turun pada janggut-janggut dia bersama air wuduk tadi tu. Kemudian kata Nabi, jika dia membasuh kedua tangannya sampai ke sikunya, maka akan gugurlah dosa-dosa kedua tangannya melalui hujung jari jemarinya bersama dengan airnya. Jadi kalau dia basuh tangan kan daripada sampai kepada siku kan, jadi kalau air yang gugur ikut jari-jari tangan dia tadi tu, dia akan bawa sekali dosa-dosa yang ada. Kemudian kata Nabi, jika dia membasuh kepalanya, maka akan bergugurlah kesalahan-kesalahan di kepalanya melalui hujung-hujung rambutnya bersama-sama dengan air. Lalu ketika dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, maka akan gugurlah dosa-dosa kedua kakinya melalui hujung jari jemari kakinya bersama-sama dengan air. Jadi Abu Najih pun tahu, rupa-rupanya cara nak berwuduk ni adalah apa? Nabi ajar tadi, kumur, masuk air dalam lubang hidung, keluarkan air tadi, lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan sampai ke dua siku, lepas tu basuh kepala. Ketika Nabi ceritakan setiap anggota-anggota wuduk tadi, Nabi menyebutkan di situlah sebenarnya harapan dosa-dosa yang kita buat boleh digugurkan oleh Allah melalui anggota-anggota wuduk tadi. Lepas tu Nabi kata, dan jika dia berdiri mengerjakan solat
lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia memberikan sanjungan kepada Allah, mengagungkan Allah dengan segala yang menjadi haknya dan mengosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan terhapus dari kesalahannya seperti mana keadaan dia di saat dia dilahirkan oleh ibunya. Kan? Maknanya Nabi nak kata kepada kita, yang Abu Najih ni dapat Nabi kata lepas dia berwuduk tadi tu, dia pun solat. Waktu dia solat tu, dia puji Allah, dia mengagungkan Allah, dia membesarkan Allah. Lepas tu, dia solat tu, dia fokus, dia khusyuk dalam solat tu. Dia buat memang hati dia tertumpu kepada Allah. Maka daripada solat tu, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah macam dia baru lahir daripada perut ibunya. Jadi dekat mana yang dikaitkan dengan sifat rojak tadi? Daripada cerita Abu Najih ni, kita telah dapat membentuk sifat harap pada rahmat Allah dikaitkan dengan penghapusan dosa. Rupa-rupanya, kalau kita solat dengan sempurna, bermula daripada anggota wuduk tadi tu, selesai saja kita solat, kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Besarnya tentang ibadat solat yang sempurna tadi dengan anggota wuduk tadi. Maknanya daripada mula dia ambil wuduk dengan sempurna, lepas tu dia solat, memang dia khusyuk ketika solatnya, maka dia habis solat dia tadi tu, umpama dia baru dilahirkan oleh ibunya. Inilah yang membesarkan harapan kepada kita. Rupa-rupanya dosa-dosa kita ni boleh dihapuskan oleh Allah melalui jalan wuduk dan juga melalui jalan solat. Amru bin Abasah yang Abu Najih tadi ni, dia ambil hadis ni, dia sampaikan kepada Abu Umamah. Ya, Abu Umamah ni merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Abu Umamah? Abu Umamah ni dia kata, dia kata, wahai Abu Najih, dia kata, wahai Amru bin Abasah, dia kata, perhatikanlah apa yang kamu katakan. Maksud dia kata, wahai Amru, kata Abu Umamah kan lepas dia dengar hadis ni, dia kata, wahai Abu Abasah, engkau ambillah perhatian, dia kata. Dia kata, engkau jumpa Nabi, sekali je kau jumpa Nabi, dia kata. Tetapi engkau dapat penjelasan yang begitu panjang, dia kata. Maksudnya kata, beruntunglah engkau, wahai Abu Najih, wahai Amru bin Abasah. Engkau dapat jumpa Nabi sekejap je tadi. Kan, kau dapat jumpa Nabi dalam satu perjumpaan saja. Tetapi Nabi terangkan engkau dengan terperinci. Macam mana nak ambil wuduk, ketika wuduk tu boleh dapat apa. Lepas tu pula Nabi terangkan engkau tentang waktu solat. Kan, waktu bila dilarang engkau solat, waktu bila engkau boleh solat. Kan, kata Abu Umamah kepada Abu Najih. Maka kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, kata Amru bin Abasah Abu Najih tadi kepada Abu Umamah, dia kata, wahai Abu Umamah, umurku ni sebenarnya dah tua, tulangku pun sudah lemah, ajalku pun dah semakin dekat. Buat apa kalau aku nak berdusta terhadap Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, seandainya aku hanya dengar dari Rasulullah walaupun sekali, walaupun 2 kali, ataupun 3 kali, sampai 7 kali sekalipun, nescaya aku tidak akan ceritakan hal tersebut selama, maknanya, nescaya aku tidak akan ceritakan hal tersebut selama-lamanya, tetapi aku mendengarnya lebih daripada itu. Maksudnya, dia nak cakap apa? Dia nak cerita. Maksudnya, dia tak akan sembunyikan apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia cerita, dia tak berbohong. Apa dia cerita tu adalah cerita yang benar.
Jadi apa sebenarnya yang kita nak kaitkan cerita ni dengan tajuk membina harapan tadi? Sebenar-benarnya yang kita dapat, yang besarnya, utamanya adalah pada penghapusan dosa, yang Allah bagi ruang kita dihapuskan dosa melalui pada jalan wuduk, melalui pada jalan apa? Melalui pada jalan solat tadi. Jadi hadis ni tuan-tuan dan puan, apa pengajaran yang boleh kita dapat belajar? Biasa dalam nota saya akan tuliskan pengajaran hadis, pengajaran hadis, pengajaran hadis. Tapi sebab tidak ada nota, saya minta tuan-tuan salin ya. Apakah pengajaran hadis yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Panjang hadis ni. Okey. Antara pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini ialah kita boleh belajar tentang betapa susah payahnya Nabi SAW dalam dia menyebarkan agama Islam. Ketika Nabi dekat Madinah kan, orang yang ikut dia sikit je. Mula-mula nak sebarkan Islam tu terpaksa sembunyi-sembunyi. Lepas tu orang nak ikut dia tu tak ramai. Lepas tu macam-macam orang nak buat dekat Nabi, seperti mana cerita yang disampaikan oleh Abu Najih tadi ketika dia lihat Nabi dekat Mekah. Inilah perjuangan dakwah Nabi SAW. Nombor 2, kita dapat belajar dekat sini, kalau kita nak tanya apa-apa tentang bab-bab agama, kita tanyalah kepada orang yang berilmu, seperti mana Abu Najih dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita dapat belajar di sini tujuan Allah Ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita semua mengikhlaskan ibadat semata-mata kerana Allah. Dalam bahasa mudah kita, tujuan Nabi Allah Ta'ala utuskan, lantik Nabi Muhammad tu sebagai Nabi, sebagai Rasul, adalah untuk manusia itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan besar dia. Okey. Kalau semua orang boleh tidak mensyirikkan Allah, maksudnya semua orang mentauhidkan Allah, maka semua umat akan jadi satu. Semua umat akan bersatu padu. Itu dikaitkan dengan silaturahim tadi. Tapi sekarang umat Muhammad jadi macam mana? Umat Nabi Muhammad telah berpecah belah. Kan? Sebab apa berpecah belah? Sebab mereka tidak menyembah Tuhan yang satu. Kalau orang Nasrani tu menyembah Tuhan yang satu, maka dia akan jadi saudara kita. Kalau orang-orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang satu, tentu mereka menjadi saudara seagama dengan kita. Sebab tu tadi waktu Abu Najih tanya dekat Nabi mula-mula dekat Mekah, apa tujuan kau diutuskan oleh Allah? Kan Nabi kata, aku diutuskan oleh Allah untuk menyatukan silaturahim. Tapi kita semua takkan boleh bersaudara kalau masing-masing menyembah Tuhan yang pelbagai. Jadi satu-satunya jalan untuk menyatukan semua manusia ini adalah menyembah kepada Tuhan yang satu. Itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat, kita dapat belajar dekat sini adalah kita dapat belajar tentang kelebihan, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan juga kisah Bilal. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq orang yang awal-awal menerima Islam. Begitu juga Bilal bin Rabah merupakan orang yang awal-awal menerima Islam. Yang awal-awal jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertuahnya dua insan ini. Jadi secara tak langsung kita dapat belajar kelebihan, kemuliaan Abu Bakar Siddiq dan Bilal bin Abi Rabah.
Yang kelima. Okey, yang kelima kita dapat belajar dekat sini, kalau ikut dalam kitab Arab ni dia sebut, dia kata dia kata dekat sini kita dapat belajar tentang kalau agama kita berada dalam fitnah, maksudnya kita berada dalam keadaan diugut, kita diancam, maka para pendakwah ni dia tidak boleh berada pada satu tempat yang sama. Contohnya Nabi kalau nak sebarkan Islam, dia tak boleh duduk kat Mekah saja. Sebab apa? Sebab kalau dia menyampaikan Islam, dia akan diugut, dibunuh. Jadi dia perlu buat apa untuk kembangkan agama ni? Dia kena cari tempat lain. Dia kena cari saluran lain. Itu pengajaran yang kelima. Sebab tu Nabi hijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Kerana kalau dia duduk dekat Mekah lagi, dia mungkin dah dibunuh. Jadi untuk kembangkan Islam ni, kena cari tempat lain. Kena cari media lain. Kena cari saluran lain. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Ini berlaku juga kepada pendakwah-pendakwah. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Ramai pendakwah-pendakwah kita kadang-kadang ada jabatan agama, tarik tauliah. Kadang jabatan agama tak bagi tauliah. Sebab apa? Sebab itulah kadang-kadang banyak dugaan dia. Tak bagi bercakap benar. Kan, kalau sebut bab-bab sunah-sunah ni, dilabel macam-macam. Jadi ada setengah jabatan agama. Dia tarik tauliah penceramah ni, dia halang penceramah ni. Tapi penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah yang mengajak orang kepada Al-Quran, mengajak orang kepada sunnah Nabi, maka tidak boleh hanya guna satu saluran. Kena guna banyak saluran. Macam Nabi sendiri, apabila dakwah Islam tak boleh disebarkan dekat Mekah, maka Nabi bawa diri berhijrah ke Madinah. Itu pelajaran yang keberapa? Yang kelima. Yang berikutnya adalah, okey. Yang berikutnya adalah, kita ni semua boleh dianjurkan untuk kita sentiasa mengikuti perkembangan para ulama. Jadi kalau kita tahu ada ulama, ada orang alim yang boleh menyampaikan ilmu, kita kena selalu kita boleh update. Dia ada mengajar kat mana lagi, dia mengajar kat masjid mana lagi, dia mengajar kat surau mana lagi, kat mana kelas dia lagi. So kita boleh ikuti. Seperti mana Abu Najih tadi kan. Dia tunggu berita mana Nabi Muhammad ni. Apa cerita Nabi Muhammad ni. Tiba-tiba dia dengar, oh Nabi Muhammad dah sampai dah dekat Madinah. Dekat situ kita kena belajar tentang Abu Najih tadi. Jadi kita sebagai pelajar, kitalah kena tahu cari perkembangan tu. Jangan pula kita tunggu je. Ada juga kadang-kadang pelajar, tunggu je. Manalah kelas ni, pukul berapa dan sebagainya. Saya tak cakap siapa-siapa, ni umum lah. Kan? Jadi kita kena usaha cari. Okey. Yang berikutnya, kita kena belajar dekat sini. Okey, kita dapat belajar dekat sini. Beberapa waktu-waktu yang kita dilarang untuk solat. Contohnya bila? Ketika terbit matahari, waktu zawal. Zawal ni waktu nak matahari nak ke zuhur, tergelincir matahari. Dan juga ketika matahari terbenam. Itu kita dapat belajar tentang 3 waktu kan. Ketika matahari terbit, ketika waktu zawal, matahari tergelincir nak masuk zuhur tu. Dan ketika matahari terbenam, itu ketika maghrib. Waktu matahari betul-betul terbenam tu, pada waktu-waktu tu, kita dapat belajar tentang waktu yang dilarang untuk mengerjakan solat. Okey. Yang berikutnya kita dapat belajar dekat sini. Okey, ada soalan nak tanya ya. Kejap. Ada soalan nak tanya tu. Okay, saya buka soalan. Kejap. Kejap. Saya buka unmute. Tuan-tuan boleh bertanya kalau saya ada verbal. Okay. Ada soalan. Okey, kejap. Saya teruskan lagi. Okey. Yang berikutnya di sini kita dapat belajar apa? Kita disunahkan oleh Nabi, kita tak boleh ikut orang kafir dalam apa pun cara. Kenapa Nabi larang kita solat ketika matahari terbit? Kenapa Nabi larang kita solat ketika matahari tergelincir? Kenapa Nabi larang kita solat ketika matahari terbenam? Nabi juga mengkaitkan dengan perbuatan orang-orang kafir. Jadi Nabi ni
kalau kita betul umat Nabi Muhammad ni, Nabi ni, dia memang tak nak kita ni ikut cara-cara orang kafir dalam bab-bab beribadat ni. Jadi kita dapat belajar dekat situ. Antara sebab dan musabab dia. Kita tak boleh. Kemudian di sini kita dapat belajar tentang apa? Kelebihan mengambil wuduk. Kita dapat kelebihan air semayang ni, air wuduk. Kan kalau kita ambil berwuduk, kelebihan dia tu apa? Dapat menghapuskan dosa. Okey, selesai dekat situ. Sebab tu saya nak kena tutup ni kejap. Sebab tuan-tuan tak jaga audio ni. Okey, lepas tu kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar dekat sini. Okey. Semua para sahabat ni, mereka akan bercakap benar. Mereka ni adil, mereka ni siqah, mereka orang terpercaya. Sebab tu para sahabat, kalau dia cerita satu maklumat, dia tidak akan ada tokok tambah. Seperti mana Abu Najih tadi, dia sampaikan cerita dia tu kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi hadis itulah beberapa kelebihan-kelebihan yang boleh kita ambil daripada kisah Abu Najih Amru ibnu Abathah As-Sulami radhiyallahu anhu. Okey, ada persoalan daripada hadis-hadis ini. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay. Saya nak tanya, waktu solat lepas zuhur tu maksudnya kita boleh buat antara zuhur dengan asar tu, lepas kita buat solat wajib tu, kita boleh buat solat sunat-sunat lah Ustaz ya? Boleh. Kita boleh buat solat sunat mutlak. Okey, dan satu lagi saya nak tanya, dekat dalam hadis ni, semua diuraikan yang selalu kita lakukan untuk ambil wuduk, tapi kecuali bahagian cuci telinga. Kenapa ya Ustaz? Maksudnya maksud dia apa? Maksudnya tak ada dihuraikan tentang cuci telinga. Cuci telinga. Bahasa telinga tu. Okey. Kerana dia sunnah ke atau apa maksudnya? Sebenarnya cuci telinga dia sunnah. Dia memang sunnah Nabi. Dia memang mencuci telinga ni dia sunnah Nabi. Kalau kita baca dalam hadis Nabi tu, cara dia kita kena letakkan, kalau telinga kita yang akan gosok kat cuping telinga kita sebenarnya adalah ibu jari kita kanan dan kiri. Waktu kita nak masuk air ke kepala, waktu kita nak tolak air ke kepala, sebenarnya adalah jari telunjuk kita. Dia sebenarnya macam ni. Waktu kita masuk, waktu kita nak sapu kepala, sebenarnya ibu jari kita dia akan masuk ke dalam kedua telinga kita. Ibu jari kanan, ibu jari kiri akan masuk kepada kedua telinga. Jadi jari-jari kita yang empat itulah yang akan tolak air daripada depan sampai ke belakang. Itu cara nak menyapu kepala Nabi buat. Faham tak maksud dia? Ketika mana kita nak cuci telinga tu, kita pindahkan jari telunjuk masuk dekat telinga, ibu jari tu keluarkan, ibu jari tu yang gosokkan telinga, cuping-cuping telinga kat belakang tu. Itu cara yang sebenar. Cuma Nabi tak ceritalah pada hadis ini sebab ada kaitan tentang, sebab kalau kita basuh muka, dia ada hidung dekat muka. Sudah faham tak? Tapi cuping telinga, dia tak termasuk dalam muka. Kan kita punya telinga kita kan tak termasuk dalam muka. Kita kan tak basuh telinga pun tak apa. Betul tak? Tapi Nabi ulas tadi tentang kumur, tentang hidung, kerana mulut tu dekat muka. Hidung tu dekat muka. Jadi nak bagi sempurnanya muka ni, kalau tak kumur pun tak apa sebenarnya, sebab tak wajib pun. Dia kalau wajib, dalam surah Maidah tu saja. Kalau kita rujuk dalam suratul Maidah, pada ayat ni. Surah Maidah tu ayat mula-mula lah. Dia pasal wuduk ni, dia dekat, dia dekat ayat nombor 6. Dalam suratul Maidah, anggota wajib berwuduk berada pada ayat nombor 6, muka surat 108 dalam suratul Maidah.
Ya, Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah kata dan basuhlah wajah-wajah kamu dan kedua tangan kamu sampai ke siku. Lepas tu Allah kata wamsahu biruusikum, sapulah kepala-kepala kamu wa arjulakum ilal ka'baini, dan kedua kaki kamu sampailah kepada dua buku lali. Allah sebut pada muka saja. Jadi telinga dia tak termasuk pada muka. Okay, dia tak termasuk muka. Tetapi pada muka ada hidung dan ada mulut. Tak basuh mulut pun tak apa sebab dia muka pada luar. Tapi untuk sempurna pada muka tadi tu sebab ada hidung kan. Maka sunnah Nabi, memang Nabi suka ambil air, kalau dia macam ni, tangan kanan masukkan air terus sekali masuk untuk kumur, terus masuk air lubang hidung. Dia bukan asing-asing sebenarnya. Dia bukanlah ambil air sekali masuk dalam mulut, kumur, ambil air lain masuk dalam hidung. Kalau kita baca hadis sebenarnya, Nabi buat terus sekali. Ambil air, masuk dalam untuk kumur, terus hidung. Tangan kanan. Lepas tu hidung tu dia sedut sampai berlengas, tangan kiri pula gunanya untuk mengeluarkan air pada lubang hidung. Sebab tu Nabi sebut tadi perincian dia kerana dia ada kaitan dengan muka. Dan Nabi tidak menceritakan tentang telinga pada hadis ni, bukan bermakna membasuh telinga itu tidak sunnah. Tak, dia tetap sunnah. Okey, jelas. Itu soalan tanya tadi kan? Jelas Ustaz. Betul ke? Okey. Okey. Kalau kita dia cuma jelas saya minta maaf lah sebab kita memang tak sebut tentang tentang wuduk tu, tapi saya boleh tunjuk gambar sekejap. Kalau ada ikuti kelas amalan penghapus dosa, kita dah sebut dah tentang, tak apa, saya tunjukkan gambar wuduk tu. Tak apa, masih pada bertanya. Okey, cuba tuan-tuan tengok gambar wuduk ni. Sebab bertanya kan? Okey, saya dah bentangkan dah. Tuan-tuan nampak tak gambar saya paparkan ni? Sifat wuduk Nabi. Okey, nampak kan? Nampak tak nota? Okey, ni nota ni. Okey, tengok Okey, wah, yang kita tengok dekat gambar, tengok gambar nombor 3 dengan nombor 4 tu kan? Nabi masukkan lubang hidung tu. Kita tengok cara nak basuh telinga. Kalau tengok gambar nombor 5 dengan gambar nombor 6 kan? Itulah muka. Jadi telinga tu dia dah keluar daripada muka. Manakala tak basuh telinga pun tak apa. Ini saja permukaan muka yang wajib yang Allah sebut pada ayat 6 dalam surah Al-Maidah tadi. Kan. Tapi dekat muka kan. Okey, lepas tu kita tengok cara nak basuh rambut, cara nak sapu rambut. Tengok gambar, cuba tengok gambar nombor 9. Kalau yang tepat sebenarnya kedua ibu jari ni sepatutnya dimasukkan ke dalam telinga. Okey, dimasukkan dalam telinga, kita letak daripada ubun kepala ni, tolak dia sampai ke belakang. Sampai ke belakang, gambar nombor 9 kan dia tolak sampai ke belakang. Lepas tu gambar nombor 10 dia tolak ke belakang kan sampai ke belakang. Lepas tu pusing balik, tangan yang sama dirapatkan pada gambar nombor 11 ke depan balik. Lepas pada ke depan ni lah baru ditukar, nampak tak? Gambar nombor 12. Gambar nombor 12 ni maksudnya ibu jari telunjuk kita dimasukkan ke dalam cuping telinga. Okey, ibu jari tu sebenarnya yang akan gosokkan telinga dekat belakang tu. Ibu jari dia sebenarnya yang akan menggosok-gosokkan telinga. Gambar nombor 12 dengan gambar nombor 13. Kalau kita baca hadis, tengok Nabi kata apa? Memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bahagian luar. Ini kalau kita betul ikut macam Nabi SAW, dia berwuduk. Tapi dia tak wajib lah kalau tak basuh telinga. Tapi kalau kita nak sempurna wuduk, tentulah sempurnanya wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah soalan tadi tu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lain? Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.
nak tanya ini masa kecil-kecil, daripada kecil-kecil lagi lah dia ajar masa ajar ambil wuduk tu kan. Dia kata basuh muka tu untuk nanti Nabi kenal itu umat dia. Okay, tangan tu memang betul lah, tangan kanan terima kitab dalam tangan kanan, tangan kiri tu macam tu lah. Lepas tu apa lagi ya? Lepas tu kalau basuh telinga, umbul rambut tu supaya api neraka tak kena ni dengan api neraka lah. Lepas tu kaki tu betul lah macam kaki kanan tu boleh lalu titian sirat tu. Adakah hadis macam ni? Sebab ini daripada mak lah, daripada kecil-kecil ambil wuduk tu betul-betul lah. Begini dia ceritalah macam tu. Betul ke? Okey. Apa yang mak sebut tadi ada satu yang betul. Satu betul. Ialah kita maafkanlah mak kita kan. Mak kita ni memang macam tu. Kan dia suka kata ambil nasi tu jangan jatuh. Nanti nasi tu menangis. Betul tak dia katakan? Sebenarnya mak kita cakap tu betul. Memang sunnah Nabi kalau makanan tu jatuh kita ambil bersihkan makan balik. Tapi Nabi bukan cakap sebab nasi tu menangis. Yang Nabi cakap kalau kita tak ambil semula nanti akan dimakan oleh syaitan. Itu sebenarnya yang tepat. Tapi ambil balik tu betul. Okey. Macam berwuduk. Berwuduk ni sebenarnya Nabi tak pernah sebut pun isu tentang basuh tangan untuk dikaitkan dengan terima buku amal, basuh muka. Sebab apa tadi basuh muka tadi? Sebab Nabi nak akan dikenali sebagai umat Nabi. Ya, basuh kaki tu sebab nak sihat surat. Sebenarnya tidak ada. Cuma yang betulnya kita basuh wuduk ni, muka ke, tangan ke, kaki ke, itulah semua untuk Nabi kenal. Dia bukan pada muka je untuk Nabi kenal. Tapi pada semua anggota wuduk. Okay, saya tunjukkan nota dia. Okay, ini nota kelebihan berwuduk. Ini nanti saya nak masukkan sebenarnya pada tajuk Fadail A'mal. Itu kemudian nanti. Saya tunjuklah. Sebab bertanya kan. Nampak tak nota saya paparkan ni? Ke tak nampak? Ya. Nampak? Kejap. Mana pula nota tadi tu? Sekejap. Tolong respon. Nampak tak nota gambar sekarang pasal berwuduk? Nampak. Nampak. Okey. Kejap Nampak kan? Pasal berwuduk. Ini sebenarnya adalah Riyadhus Shalihin. Nombor pasal 185. Okey, tapi tak apa. Okey. Dia kelebihan berwuduk ni yang kita belajar tadi kan hapus dosa kan? Dalam kelas Fadail A'mal, anjuran Persatuan Wanita hari Isnin tu, saya hanya fokus pada kelebihan nombor 2. Tapi sebenarnya kalau kita belajar tajuk kelebihan berwuduk saja ada 4. Ada 4. Salah satu kelebihan berwuduk, dia dapat keluarkan cahaya. Sebenarnya basuh muka nanti akan keluar cahaya. Basuh tangan keluar cahaya. Basuh kaki keluar cahaya. Ini kelebihan dia sebenarnya. Cahaya ni untuk apa? Cahaya ni untuk Nabi kenal. Okay, tetapi dalam perkara agama kita tak boleh cakap semata-mata tanpa ada sumber rujukan. Mesti ada dalil dia. Kan? Jadi saya tunjuk dalil dia. Okay, dalil dia dekat sini. Sebab dah tanya kan. Ni pun kita belajar di Shalihin juga ya, tuan-tuan ya. Ni soalan tadi saya jawab juga di Shalihin lah. Okey, macam ni. Kita tengok. Okey, kalau siapa ada buku Riyadhus Shalihin, nanti cari bab nombor ni. Bab nombor 185. Yang kita belajar sekarang bab nombor 51. Tapi kalau belajar bab 185, tajuknya kelebihan berwuduk. Jadi kalau nak cari hadis dia, okey, cari dalam hadis, saya tak sebut hadis dia kan. Ada hadis dia. Okey, kita tengok kat sini. Okey, hadis yang pertama sekali. Dalam bab 185 tu tengok Nabi kata apa. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi kata sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dia, dahi dia, tangan dia, kaki dia keluarlah sinaran kerana kesan wuduk dia. Ini saya tersalah tulis. Lepas tu Nabi kata, disebabkan anggota wuduk nanti akan keluar cahaya, Nabi kata apa? فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Nabi kata justru itu, sesiapa yang mampu
mampu untuk panjangkan sinar dia, maka hendaklah dia melakukannya. Okey, hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, saya terangkan lagi. Okey, jap. Okey, Nabi sebut dalam hadis kedua. Dalam Riyadhus Shalihin ada hadis ni. Nabi kata, "Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu." Nabi kata cahaya orang mukmin pada hari kiamat nanti akan menjangkau hingga semua anggota tubuh yang terkena wudu. Riwayat Muslim. Okey, kita baca satu lagi hadis. Okey. Okey, daripada wudu ni kejap Takut saya nak tengok hadis dia. Sekejap Ustaz, kalau 185 tajuk dia besarnya dosa sumpah palsu dengan sengaja. Kalau kitab Riyadhus Shalihin tu. Ya, itu betul. Penerbit tu sebenarnya penerbit tu yang dia tak ikut susunan kot. Kejap. Ya. Ada yang bab tentang keutamaan wuduk tu ada. Ada. Itulah dia, sebab tu saya kata penerbit buku kalau dia ikut pada yang asal, memang bab 185 tu pasal keutamaan berwuduk. Okey. Sekarang saya tunjukkan hadis. Okey, sekarang ni yang bertanya tadi, tuan-tuan dan puan dapat jawapan kan? Okey. Anggota wuduk kita sebenarnya kelebihan dia akan keluar cahaya. Contoh macam ni. Kalau kita basuh muka kita nanti dekat akhir akan keluar cahaya. Kalau kita basuh tangan tu akan keluar cahaya. Kalau kita basuh kaki kita akan keluar cahaya. Oleh sebab tu Nabi cakap. Nabi kata kalau korang boleh lebihkan, maksudnya kalau kita nak cahaya dekat tangan kita, sebab kita ambil wuduk, kita basuh sampai siku. Betul tak? Maknanya kalau siapa ambil betul-betul sampai siku, nanti cahaya dia sampai siku je lah. Tapi kalau siapa yang mampu ambil air semayang sampai ke lengan, tahu lengan kan? Basuh sampai lengan. Maknanya nanti dekat hari akhirat, tangan dia tu keluar cahaya sampai ke lengan. Nanti kalau kita tengok kawan kita, kenapa cahaya kau sampai ke lengan? Maknanya kita tahu, dia dulu ambil wuduk sampai lengan. Kenapa cahaya aku sampai ke siku je? Sebab dia ambil wuduk, cahayanya sampai siku je. Sebab tu Nabi cakap tadi. Nabi kata anggota wuduk kita ni keluar cahaya. Jadi siapa yang boleh nak panjangkan cahaya dia, buat semampu yang mungkin. Jadi kalau kaki kita basuh sampai ke buku lali, maka cahaya tu akan keluar sampai buku lali saja. Tapi kalau cahaya kita kalau nak keluar sampai ke lutut, basuhlah air sembayang sampai ke lutut. Macam tu Nabi suruh kita buat tahu sebenarnya. Kalau nak panjang lagi, terjun je kolam tu. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, terjun kolam tu. Jadi, panjang anggota wuduk dia. Betul, Nabi sebut macam tu. Okey, kita dah dapat dah maklumat dia. Okay, sekarang kita cari dalil. Betul ke nanti Nabi boleh kenal kita daripada wuduk? Ada. Dalam Riyadhus Shalihin, cari hadis nombor 6, bab 185 tu ni hadis dia. Dia hadis dia. Tengok ya, Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Kita baca terus terjemahan dia ya. Kita belajar dari Shalihin juga ni. Okey. Nabi SAW bersabda, Nabi pernah ziarah satu kubur. Nabi pernah ziarah kubur lah. Nabi pergi dekat kubur, lalu Nabi bagi salam. Kita fahamlah, Nabi kan adat dia bagi salam. Nabi katalah, Assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Nabi bagi salam. Wa inna insyaallah habikum lahikun. Lalu Nabi bagi salam lah. Semoga keselamatan ke atas kamu, wahai penduduk kampung orang beriman. InsyaAllah kami pun nanti akan ikut macam korang. Ni doa pergi ke tanah kubur. Lepas tu waktu dekat kubur tu Nabi jawab macam ni. Sedih hadirin tuan-puan kalau kita baca. Nabi cakap apa? Nabi kata aku sangat teringin nak jumpa, nak tengok saudara-saudara kita. Nabi cakap tu masa tu ada sahabat-sahabat Nabi. Nabi cakap teringin ni maksud Nabi kata aku nak sangat jumpa, nak tengok sangat saudara-saudara kita. Lepas tu sahabat jawab apa? Sahabat jawab, bukankah kami ni saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Nabi kata, korang semua ni sahabat-sahabat aku, kata Nabi. Saudara-saudara kita yang Nabi maksudkan siapa? Adalah orang yang belum datang lagi,
Tetapi dia akan datang selepas kita. Faham tak maksud hadis ni? Maknanya Nabi SAW nak cakap macam ni. Nabi nak cakap, korang ni bukan saudara aku, korang ni sahabat aku. Maknanya lebih mulialah sahabat daripada saudara. Kan Nabi kata, korang ni sahabat-sahabat aku, kata Nabi. Tetapi saudara-saudara yang aku teringin sangat nak jumpa diorang ni, dia belum datang lagi. Belum sampai lagi zaman diorang. Dia akan datang selepas kita nanti. Siapa dia? Kita ni lah. Kita tak hidup pada zaman Nabi. Nabi teringin sangat nak jumpa kita tahu sebenarnya. Lepas tu kita baca lagi hadis ni. Lepas tu para sahabat pun tanya. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, macam mana engkau boleh dapat kenal umat engkau yang belum datang? Kan, tetapi akan datang selepas kita. Bagus juga soalan sahabat ni kan. Para sahabat tanyalah, macam mana kau nak kenal diorang? Kan kau tak pernah jumpa diorang? Kan mereka belum ada lagi. Betul tak soalan sahabat? Logik lah kan? Sebab macam mana Nabi nak kenal kita? Sebab kita tak pernah hidup zaman Nabi. Nabi tak pernah tengok muka kita. Betul tak? Sahabat tanya pada Nabi. Tapi apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, bagaimana pendapat kamu semua? Jika ada satu manusia ni, dia ada kuda. Kuda dia tu, kening dia ada warna putih, kaki dia ada warna putih, tangan dia pula baru ada warna putih. Lepas tu Nabi kata, kuda ni, maksudnya Nabi nak kata, ada seekor kuda ni, kuda dia warna putih. Okey, lepas tu pula, kuda putih tadi duduk kat tengah-tengah kuda-kuda yang warna hitam. Faham tak yang Nabi buat analogi ni? Okey, lepas tu Nabi kata lagi. Nabi kata, dapat tak orang itu kenal kuda dia? Maksudnya Nabi kata, kalau ada banyak kuda warna hitam, tiba-tiba dia ada kuda putih. Kuda putih itulah kuda dia. So agak-agak tuan yang punya kuda warna putih tadi, dia dapat cari tak? Dia dapat kenal tak mana kuda dia? Tentulah dia dapat kenal kan? Sebab apa? Sebab kuda hitam, semua warna hitam, kuda dia warna putih. Jadi kalau kuda dia nak cari, tentu dia boleh kenal, oh itulah kuda dia. Sebab apa? Kuda tu warna putih. Apa yang kita jawab ni sama macam sahabat jawab. Sahabat jawab, ya Rasulullah, tentulah dia akan dapat kenal kuda dia warna putih tadi. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, macam itulah nanti mereka akan datang dalam keadaan bercahaya, berwarna putih, muka dia bercahaya, tangan dia bercahaya, kaki dia bercahaya kerana bekas wuduk dan aku datang mendahului mereka ke telaga. Inilah jawapan yang mak kita tu cakap. Yang mak kita tu kata basuh muka elok-elok. Nanti Nabi SAW dapat kenal kita. Sebenarnya mak kita tu cakap betul. Cuma mak kita cakap tak lengkap. Yang lengkapnya, mak, bukanlah pada muka saja mak. Tapi kalau basuh kaki dengan sempurna pun nanti Nabi dapat kenal kita. Basuh tangan dengan sempurna pun Nabi dapat kenal kita. Kenapa dapat kenal kita? Sebab muka kita keluar cahaya, tangan kita keluar cahaya, kaki kita keluar cahaya. Daripada cahaya yang keluar bersinar-sinar itulah nanti Nabi akan dapat kenal kita. Waktu Nabi duduk dekat telaga dia kan, maka kalau ada orang nak pergi kat telaga Nabi, Nabi kenal. Nabi kenal umat dia dengan apa? Dengan cahaya yang keluar daripada anggota wuduk. Itulah jawapan dia yang sebenar-benarnya dari Nabi SAW, riwayat Muslim. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ya, berbalik-balik kita kepada hadis 27 ni ya. Pada soalan saya ni daripada orang yang kurang ilmu dalam sirah Nabi. Okey. Semasa Nabi sampai ke Madinah, maka dia telah berjumpa Abu Najih ya. Dan dia telah mengajar, dia in a way dia mengajar Abu Najih. Adakah ini ajaran Nabi yang pertama untuk orang-orang di Madinah sebagaimana mengajar cara-cara berwuduk dan juga solat subuh tu, ataupun saya silap? Adakah ini
pertama kali Nabi menyampaikan ilmu-ilmu ini, Ustaz? Ataupun hanya untuk Najiyah atau semua umat-umat di Madinah? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey. Okey. Begini, terima kasih pada bertanya, jazakillahu khairan. Sebenarnya perintah solat, perintah puasa semua berlaku ketika berada di Madinah. Kita kena faham macam tu. Di bumi Madinah sudah ada wajib solat, sudah ada wajib untuk puasa, sudah ada wajib untuk semua benda-benda yang kewajipan, benda fardu di Madinah. Okey. Adakah yang Abu Najih tanya ni itu yang mula-mula Nabi ajar? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu secara jelas lah. Tapi kalau dekat Abu Najih tadi, betul lah. Itulah yang Nabi ajar pada dia. Tapi adakah itu yang Nabi sebut awal-awal kepada semua orang Islam? Kita tak dapat pastikan. Sebab apa? Sebab kita kena tahu tentang bila fardunya solat. Betul tak? Kan? Solat tu macam mana? Tu kita kena tahulah. Tapi nak sebut awal-awal tu wallahu ta'ala. Tapi kalau yang awal-awal yang Nabi ajar tu ada hadis lain yang pasal Nabi ajar tentang Nabi kata berilah makan, sambunglah silaturrahim. Itu di antara lepas tu Nabi kata sebarkanlah salam. Itu di antara yang awal-awal Nabi ajar juga kepada orang Islam ketika mana Nabi berada di bumi Madinatul Al-Munawwarah. Wallahu ta'ala. Secara spesifiknya, wallahu ta'ala alam. Tapi di antara awal Nabi ajar tu jugalah menjamu orang makan, memperbanyakkan salam. Itu memang ada. Okey, ada soalan lain? Terima kasih, Ustaz. Sama. Ada pertanyaan lain? Saya dengar bunyi, satu bunyi ni. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, maaf saya nak tanya. Kan kat hadis yang 27 ni ada jelaskan pasal waktu haram kita solat tu kan? Boleh tak Ustaz jelaskan sedikit terperinci tentang waktu-waktu untuk yang diharamkan solat tu? Maksud dia apa tu? Maksudnya waktu-waktu yang kita tak boleh solat. Waktu tak boleh solat kalau kita ikut pada hadis tadi tu, yang hadis itulah hadis yang kalau macam kita nak sembahyang sunat kan. Apabila terbit matahari, kejap saya kawan suara jap. Apabila terbit matahari, contoh kalau macam kita dah masuk isyraq ataupun kita dah terbit, dia panggil syuruk kan. Apabila syuruk tu, maksudnya waktu tu tak boleh buat mana-mana solat. Pertama, subuh memang tak boleh buat lah. Sebab syuruk tu menandakan habis subuh. Macam tu. Tapi kalau nak buat solat sunat, waktu syuruk itu berdasarkan hadis tadilah. Para ulama mengatakan kita kena ganjakkan sikit beberapa minit supaya matahari tu dia sudah meninggi sikit. Maknanya dia bukanlah betul-betul waktu matahari terbit saja kita dah boleh mula buat solat sunat duha dan sebagainya. Sebab ketika matahari terbit tu maksudnya subuh dah habis. Dan ketika matahari terbit, itulah permulaan bermulanya waktu duha. Tapi ada para ulama mengatakan disebabkan ada hadis yang macam ni, maka para ulama kata kalau nak mulakan salat sunat duha, ambil sikit dalam tempoh 20 minit atau 25 minit. Sebab hadis tadi dia sebut tentang apa? Disebut tentang sehingga matahari meninggi setinggi tombak. Nah, zaman dulu dia tak sebut spesifik jam tu pukul berapa, tapi mereka lebih menggunakan bentuk matahari kan. Jadi daripada hadis ni menunjukkan, contoh kalau macam kita subuh. Kita subuh habis pukul berapa tempat tentara perempuan? Maksudnya waktu isyraq tu masuk pukul berapa? Syuruk. 7 pagi. Pukul 7 pagi ya? 7.11. Okey, contoh. Dalam 7.11. Okey. Kalau kita masuk, contohnya kita ambil lah 7.11 lah. Terbit matahari, kita panggil waktu syuruk. Waktu syuruk tu, waktu 7.11 tu tak boleh buat mana-mana solat sunat. Tak boleh buat. Kena tunggu sehingga matahari meninggi setinggi tombak. Maksud dia, kalau dalam fatwa Negeri Selangor, dia menyebutkan, kalau kita baca dalam fatwa Jabatan Mufti Negeri Selangor, menyebutkan bahawa kebanyakan para ulama pun menyebut ambil sikit dalam tempoh 20 hingga 25 minit. Maksudnya kalau 7.11 tu
tunggulah sampai 7.30 ke, barulah kalau kita nak mulakan buat solat sunat duha ke, kat situ baru mula solat sunat. Itu di antara salah satu maksud yang waktu Nabi larang. Macam tu juga ketika waktu dah dekat-dekat nak zuhur. Iaitu yang Nabi larang. Kemudian pula ketika mana nak dekat-dekat maghrib. Dekat maghrib tu matahari dia masih lagi. Maghrib, kalau kita maghrib pukul 7.30 kan, contohnya 7.30 kan. Maknanya dalam setengah jam lah. Dalam setengah jam tu lebih kurang, maka kita tak, antara 7 hingga 7.30 tu kita tak boleh nak buat mana-mana solat sunat. Sebab solat-solat sunat ni, contoh kita nak sembahyang solat sunat, kita nak sembahyang solat sunat taubat. Dia boleh buat selepas zuhur. Kita boleh buat solat sunat tasbih. Dia boleh buat selepas zuhur. Tapi kalau masuk waktu dilarang tu tak boleh. Tak boleh buat solat sunat. Melainkan kalau solat sunat berwuduk. Kalau macam solat sunat berwuduk, dia tidak terikat dengan waktu larangan. Berdasarkan hadis tentang Bilal dia berwuduk yang Nabi tanya kepada dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni bila-bila je akan ambil wuduk, siang ke, malam ke, kalau aku berwuduk, aku akan solat 2 rakaat dengan wudukku itu. Maksud dia, kalau kita berwuduk, contohlah kita mengambil wuduk pada pukul 7.11 tadi, maka boleh kita buat solat sunat wuduk. Kerana dia tidak terikat dengan waktu larangan. Tapi lain-lain solat tu, elakkan untuk mengerjakan solat pada waktu itu. Kerana dibimbangi kita meniru seperti mana orang-orang kafir dia akan mengerjakan ibadat dia. Itulah yang Nabi SAW terangkan. Ustaz. Ya. Ustaz, kalau dekat Mekah macam mana? Maksud dia? Dekat Mekah kan tak ada waktu haram. So boleh ke? Mana? Does this apply to dekat Mekah? Ya. Dekat Mekah. Dekat Mekah. Wallahu ta'ala rasa. Nanti saya dapatkan lagi maklumat terperinci dia. Tentang waktu Mekah ni dia memang ada perbezaan lah. Macam Tahiyatul Masjid kan. Nanti saya dapatkan, ada nota dia tu sebenarnya. Nanti saya jawab pada minggu berikut ya. Dengan dalil-dalil dia. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, okey, tambah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya nak tanya berkenaan hadis yang nombor 27 tu. Ada waktu-waktu yang terlarang. Okey, kalau macam kita terlajak solat subuh and then ada setengah yang mengatakan tak apa, bila kita terlambat pun bangun tidur terus solat subuh. Tapi sebenarnya ada waktu-waktu yang terlarang. So maknanya solat subuh tu sepatutnya kita qadakan ke macam mana Ustaz? Okey, kejap. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Saya jawab 2 soalan. Kejap. Okey, saya tunjukkan pertama saya jawab dulu soalan ni. Okey, siapa yang bertanya tentang tanah haram tadi, nampak tak saya paparkan bukan fatwa lah, ulasan daripada Jatah Musti, nampak tak? Solat sunat ketika waktu diharamkan solat di tanah haram kan? Okey, mari kita tengok. Okey. Ditanya macam ni. Assalamualaikum Datuk Mufti, saya ada keliru satu perkara tentang solat sunat di Mekah. Boleh tak dia buat solat sunat bila-bila waktu? Okey, kita jawab dia. Okey, dekat sini jawapan dia. Tengok ya. Mufti wilayah jawab. Ini artikel ni kita kena tahu tarikh dia bila. Okey, pada 12 Februari 2020. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey. Secara asalnya diharamkan untuk melakukan solat sunat ketika waktu yang diharamkan solat. Solat inilah hadis riwayat Bukhari tadi. Melarangkan solat sunat selepas subuh sehingga terbit matahari dan selepas solat asar sehingga terbenam matahari tadi tu kan. Okay, kita tengok dekat sini. Namun pengharaman tersebut dikecualikan. Dikecualikan bagi seseorang yang berada di Masjidil Haram. Okay, saya conteng sikit. Tengok dikecualikan bagi seseorang yang berada dekat Masjidil Haram. Ini merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Maknanya dekat tanah haram boleh buat bila-bila dan merupakan pandangan masyhur dalam mazhab Al-Hambali. Okey, dalil dia apa? Okey, dalil dia
berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Nabi kata, janganlah kamu halang seseorang yang ingin melakukan tawaf di rumah Allah Ta'ala ini dan jangan larang solat pada setiap waktu yang mereka inginkan pada waktu malam atau waktu siang. Hadis riwayat Abu Dawud. Okey, maknanya soalan yang bertanya tadi jawapannya adalah boleh. Okey, lepas tu kita tengok lagi satu. Okey, cuma ada bezalah. Waktu tanah haram tu mana? Kat sini isu pula pada tanah haram. Jadi kena bacalah fatwa ni. Saya tunjukkan supaya tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau ada sebarang kemusykilan, kalau tuan-tuan ada pertanyaan hukum hakam, saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh buka laman sesawang Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Ini di antara jabatan mufti yang banyak menjawab soalan, terbit banyak artikel dan sebagainya. Satu pujian yang kita boleh beri kepada Jabatan Mufti bermula daripada yang Mufti Menteri Agama sebelum ni, Al-Fadhil Dr. Zulkifli Al-Bakri dulu. Dia ada banyak kajian. Jadi kita boleh buka lah. Dia ada tajuk dia Bayar Linnas. Saya tunjukkan dia punya, saya contengkan. Ni ada Bayar Linnas, ada Irsyad Fatawa, Al-Kafi Al-Fatawa, Irsyad Hadis, Al-Afkar, Bayar Lil Haj. Tuan-tuan buka, tekan saja dekat sini. Sebab tu sayang. Sebab tu kena banyak membaca. Okey, contoh saya tunjukkan. Contoh, tekanlah. Yang ini kat mana? Yang ni dekat Al-Kafi. Soalan ni sebenarnya dia dekat dengan Al-Kafi. Ni dekat ni. Ni dekat Al-Kafi. Nampak dia dekat Al-Kafi. Jadi contoh saya tekanlah Bayar Linnas. Supaya kita tahu kat mana kita nak rujuk. Tekan dekat Bayar Linnas, tekan keluar apa? Oh, tak boleh sebab saya tunjuk gambar. Okey. Okey, jelas keluar alhamdulillah. Ni Bayar Linnas. Tengok ada tajuk, nampak tak? Tajuk dia bapa kahwin dengan anak boleh tak? Keganasan rumah tangga dalam PKP, wakaf. Banyakkan membaca. Okey, boleh rujuk nampak ya jawapan dia. Okey, soalan kedua tadi apa? Saya lupa dah. Soalan kedua tadi apa? Solat subuh Ustaz, kalau kita dah terlajak and then ada setengah yang mengatakan boleh bila bangun terus tak buat apa terus solat. Tapi waktu masa tu mungkin dah ada matahari. So macam mana Ustaz? Ya, okey. Kalau kita terjaga ketika mana matahari dah terbit. Maksudnya macam ni, ketika matahari dah terbit, okey, maksudnya macam ni. Ketika matahari dah terbit, kita terjaga untuk solat subuh. Maka dia tidak dikecualikan daripada waktu yang dilarang untuk solat. Sebab apa? Sebab waktu dia terjaga itulah waktu subuh dia. Ada hadis sebenarnya dari Nabi SAW. Hadis yang kisah Nabi SAW tertidur dengan para sahabat dan Bilal pun tertidur, terjaga waktu dah habis subuh ketika dalam peperangan. Jadi ketika itu Nabi pun solat sunat dulu. Nabi solat sunat subuh dulu, baru Nabi buat solat wajib. Sebab apa? Sebab waktu terjaga itulah waktu subuh bagi orang yang terjaga. Jadi dia tidak terpakai pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, dapat jawapan ya? Okey. Jadi kita dah pukul 12, maknanya kita tak sempat masuk kepada bab nombor 52. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh, sebab saya pun nak kejar solat Jumaat. Okey, kalau boleh nanti minggu depan bersiap sedia untuk membaca bab nombor 52. Muka surat sebelah dia saja sebab kita dah baca 51. Jadi minggu depan kita akan baca bab nombor 52. Tajuk dia adalah keutamaan ar-raja. Keutamaan sifat harapan ni. Dalam hadis tu dia ada dalam 1, 2, 3 hadis
dari Nabi SAW. Okey, lepas tu baca siap-siap terlebih dahulu bab nombor 53, menggabungkan di antara rasa takut dengan sifat harap tadi. InsyaAllah. Kita berjumpa semula pada minggu hadapan. Jadi mana-mana persoalan, kemusykilan, saya sangat mencadangkan supaya tengoklah di dalam laman sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Ada masa godek-godeklah dekat situ tengok kan. Lepas tu boleh print. Kalau boleh print semua artikel dekat dalam tu, simpan, cetak dia elok-elok, bindingkan dia, nanti senang untuk rujukan. Cari tu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi Ustaz, pada minggu depan. Ya. Ustaz, Ya. Ustaz, untuk sambungan cerita berwuduk tadi, kita sambung hari Isnin ni ya Ustaz ya. Untuk pengumuman semualah jika nak kelas kita nanti hari Isnin. Kelas kita hari Isnin. Okey, ya. Yang penghapusan dosa-dosa tu ada sambungan lah pas berkaitan dengan wuduk ni juga kan. Jadi Jumaat dijemputlah. Oh dah habis. So kita cerita lain bab lain. Ya, bab okey Ustaz. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, petang ni jam 3 kalau sahabat ada ke lapangan boleh ikuti kelas untuk tajuk sebab turun ayat, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.